Di luar negara pula sudah pasti ada senario dan peristiwa yang memberi impak kepada orang ramai. Paling mencuri tumpuan sudah tentu pemilihan Presiden Amerika Syarikat 2020 yang menyaksikan Joe Biden diangkat sebagai Presiden yang ke-46 negara Uncle Sam itu. Beliau berjaya menumbangkan kerajaan dari Parti Republican yang diketuai bekas Presiden gila popular Donald Trump dengan memenangi 306 undi elektoral dan 81,268,924 undi popular. Kemenangan itu sudah semestinya memberi harapan baru bukan sahaja kepada rakyat Amerika, malah kepada global. And I'll be proud to carry the banner of our party. Ada dua peringkat nak kena jawab. Yang pertama melihat kepada pandangan masyarakat Amerika sendiri dan yang kedua pandangan dunia. Kalau kita kupas satu persatu, media di Amerika Syarikat, oleh kerana kita duduk di Malaysia, kita melihat semua laporan-laporan media dan daripada situ kita nampak ada beberapa pandangan. Ada pandangan yang memuji Joe Biden selepas pelantikan beliau sebagai Presiden Amerika Syarikat. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear office of President of the United States. Pujian lagi sekali ialah Joe Biden dilihat antara presiden yang memikirkan tentang teknokrat. Dia melantik Jack Sullivan sebagai penasihat National Security Advisor. Kemudian lantikan kepada Anthony Blinken sendiri sebagai State Secretary. Dari situ kita nampak bahawa imej beliau, tindak tanduk beliau dilihat benar-benar mahu memulihkan Amerika Syarikat dan beliau pernah digelarkan oleh media Amerika sebagai tokoh transformasi. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Will you shut up, man? Perbandingan antara Biden dengan Trump ini terus-menerus dilihat dari segi presidential election yang berlalu. Biden ini agak mungkin kerana faktor usia dia 78 tahun. Ramai yang melihat dia sebagai presiden yang tidak banyak menimbulkan kontroversi lah. Berbeza dengan Trump yang suka kepada spotlight. Suka pada spotlight, suka menimbulkan kontroversi, mempunyai sikap yang rasis. Kalau tengok Trump tu dia rasis. Dia keluarkan statement semua kebanyakannya menimbulkan kemarahan bukan saja penduduk Amerika Syarikat tetapi juga dunia. Kemenangan besar bila mana Joe Biden mendapat 306 undi ini adalah sangat bergantung bagaimana Michigan, Minnesota dan Wisconsin yang satu ketiga dulu masa kemenangan Trump yang pertama adalah pro kepada Republican, kini bertukar kepada Demokrat. Termasuk juga kemenangan di Georgia. Jadi ini yang sebenarnya perlu difahami kenapa dia menjadi kontroversi, kerana 28 daripada 50 state di Amerika pro kepada Republican. Seterusnya di peringkat dunia, kalau kita perhatikan yang paling menarik waktu ini ialah tindakan Joe Biden dan Vladimir Putin. Rusia yang bersedia untuk bertemu di Geneva dan bersedia berbincang mengenai beberapa perkara berkenaan keamanan dunia dan menyentuh aspek yang utama ialah climate change, melihat kepada persoalan bagaimana mengurus post-pandemic COVID-19, bagaimana mereka boleh bersama. Dan ini juga mengenepikan beberapa kritikan yang mengatakan bahawa Rusia sebenarnya telah menghantar bounty hunter ke Afghanistan untuk mencari saki-baki tentera Amerika Syarikat yang ada di Afghanistan untuk dihapuskan. Adakah Joe Biden akan membawa hala tuju yang berbeza? Jawapan saya bagi soalan itu ialah melihat bagaimana Amerika maklum balas dia kepada isu Islam dan negara yang bergolak ini berbeza. Contoh di Palestin, Israel. Siapa pun Presiden Amerika Syarikat, mereka akan mewarisi satu agenda yang pro-Zionis. Tak kiralah siapa, Obama ke, Trump ke, Biden ke, dia akan meneruskan satu dasar yang pro-Israel dan pro-Zionis. Cuma berbezanya Biden kali ini ialah dia membawa sikap dan strategi normalization. Maksud usaha normalization ini ialah memberi maklum untuk Netanyahu, Israel untuk ceasefire dulu. Normalize, cuba untuk berbaik-baik, mewujudkan satu keadaan aman di Timur Tengah. Pendekatan dia sangat positif lah, membuka satu lembaran baru
dalam merealisasikan strategic partnership dengan rantau ASEAN. Bolehlah kita katakan Joe Biden ini adalah pemimpin antara negara besar dunia yang mahu mewujudkan hubungan yang tidak bersifat provokatif ataupun cuba mengelakkan ketegangan dalam keadaan yang lebih terbuka. Untuk kita labelkan dia sebagai berjaya, kita kena tunggu lagi 3 tahun. Kerana walaupun usulan yang diberi iaitu bantuan kepada pertubuhan ASEAN, tindakan pendekatan normalisasi di Timur Tengah, penarikan keluar tentera Amerika di Afghanistan, kita belum lihat dengan jelas lagi sama ada bantuan ini hanyalah bersifat oral, verbal ataupun secara bertulis. America is back.